Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya, Yasmin Hani, dalam rancangan Sembang-Sembang ASNB 2023. Untuk maklumat penonton semua, episod ini merupakan episod terakhir Sembang-Sembang ASNB untuk musim 2023. Saya harap semua maklumat dan juga ilmu yang kami kongsikan menerusi program ini telah sedikit sebanyak membantu anda menguruskan kewangan dan juga pelaburan dengan lebih baik untuk menikmati kehidupan lebih selesa. Baiklah, dalam episod kali ini kita akan membincangkan kepentingan mengurus wang dan juga harta dengan baik semasa hidup dan bagaimana pula pengurusan yang baik ini akan membolehkan kita terus menikmati hasil daripada harta yang kita ada ini sebagai bekalan untuk kehidupan abadi. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kaedah pengurusan wang dan harta yang disarankan dalam Islam, kita akan bersama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, pengurus di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan seorang pendakwah bebas yang tidak asing lagi untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu wakaf dan hibah, damai di dunia, damai di sana. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, kita mulakan soalan kita yang pertama ya. Apakah sebenarnya kepentingan mengumpul harta dalam Islam dan adakah kita ni digalakkan untuk mencari harta kekayaan ataupun hidup ni sekadar ala kadar je, asalkan ada makan minum je? Biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Okey, Yasmin dan penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, pertama sekali konsep harta dalam Islam ni, Islam tidak memandang remeh ataupun tidak memandang harta tu hina. Itu nombor satu, kena faham. Yang kedua, apabila kita mengumpul harta, tidak bermaksud kita membuat sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang berkonotasi negatif. Sebab mengumpul harta ni dalam Islam, dengan harta kita boleh beribadah. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, dengan harta mereka berjihad, dengan harta mereka belanjakan untuk membangunkan agama, membangunkan umat Islam sendiri dalam dulu, membebaskan hamba, memberi kestabilan kepada ekonomi. Ini tujuan kita mengumpul harta. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, ni'mal malus salih biyadil abdis salih. Sebaik-baik harta yang soleh berada di tangan orang yang soleh. So tangan orang yang soleh ni bukan orang tu baik, keserban, tak. Tetapi kesolehan orang itu bergantung kepada ilmunya, bagaimana dia nak mengurus harta. Sebab dalam Islam dia ajar kita ilmu pengurusan harta, bagaimana berekonomi. Dalam surah Al-Furqan, Allah SWT sebut, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang bila belanja dia tak terlalu boros dan dia tidak pula terlalu kikir. Maknanya tengah-tengah tu ada ekonomi. Sebab tu pengurusan harta dalam Islam sangat penting. Dan Nabi SAW pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, wahai Sa'ad, waktu tu Sa'ad tengah sakit, Sa'ad kata, aku nak sedekahkan semua harta. Nabi kata jangan. Nabi kata, Sa'ad, lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka kaya, yakni ada duit, daripada keadaan mereka itu miskin, hina dina, meminta-minta dan juga apa-apa, takut orang nak bagi, orang tak nak bagi. Jadi maksudnya memang Islam galakkan kita jadi orang yang kaya, berharta, tetapi harta yang mempunyai matlamat dan juga ada makna. Jadi digalakkanlah juga untuk mengumpul harta dan menjadi kaya lah. Kita tak nak cakap mengumpul, kita guna ayat santai untuk menjadi kaya. Kaya. Baik. Jadi sekarang ni dalam kesibukan orang mengurus kumpul-kumpul harta dan mengumpul harta diorang sekarang ni, ramai terlepas pandang pengurusan harta pusaka. Hampir 90 bilion juga sebenarnya jumlah harta yang beku tidak dituntut di negara ini pada tahun 2021 yang melibatkan 90% daripadanya milik orang Melayu. Masya Allah. 90%. Kayanya mereka ni macam, tapi kenapa yang lain-lain tu sibuk fikirkan pasal harta pusaka? Itu yang tak faham tu. Padahal kita ni digalakkan ni. Bolehkah Ustaz jelaskan apa itu pengurusan harta pewarisan dan kepentingannya di kalangan orang Islam? Baik, bila kita sebut tentang 90 bilion harta tak dituntut dan dipunyai oleh 90% orang Islam, orang Melayu, orang Islam lah kan. Ini bermaksud kita kurang literasi terhadap pengurusan harta dalam Islam. Sebab kalau kita pandai betul-betul dan kita cakna soal hibah, soal wakaf, soal pengurusan harta pusaka, pewarisan dalam Islam, dalam urusan wasiat antaranya, kemudian urusan faraid antaranya, kalau kita faham soal-soal ini, maka tidak akan berlakulah pengumpulan harta yang tidak dituntut. Kenapa harta tak dituntut? Orang tak tahu siapa waris.
Kenapa harta yang masih lagi mempunyai reserve ataupun ada lebihan di situ dan tidak dituntut kerana waris sendiri pun tak tahu yang si mati itu tinggalkan harta. Dalam Islam, dia banyak elemen pengurusan harta ketika hidup dan pengurusan harta ketika mana sebelum kita mati dan pengurusan harta selepas daripada mati. Sebab tu kalau kita pandai bab ni, insya-Allah tak berlakulah apa yang berlaku dalam negara kita. Baik. Apabila berbicara mengenai harta pusaka, sebagai seorang Islam, kebanyakan daripada kita ni menyerahkannya kepada hukum faraid. Yes. Ya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit tentang hukum faraid ni dan juga adakah ianya satu-satu cara untuk menguruskan harta pusaka dalam Islam? Baik, dalam menguruskan harta pusaka sudah tentu ia terikat dengan hukum faraid. Yang mana hukum ni termaktub dalam Quran, ayat yang sangat panjang di mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita secara detail tentang nak uruskan harta selepas kematian. So harta tu akan pergi ke siapa? Kepada waris lelaki terdekat dan terhampir dengan si mati, yang dia panggil ashabul furud, dan juga waris lelaki dan waris perempuan yang termasuk dalam mereka yang berhak menerima harta pusaka. Kemudian selepas itu sekiranya ada berbaki, dia akan diberikan kepada waris lelaki dahulu yang terhampir daripada keluarga dan seumpamanya. Dia adalah dia punya pembahagian dan seumpamanya. Tetapi faraid ini bukan satu-satunya elemen pengurusan harta dalam Islam, terutama selepas mati. Sebelum mati pun kita dah boleh buat preparation. Contohnya kita ada hibah. Dan kalau di ASNB ataupun di ASB sendiri, di PMB sendiri, ada produk-produk yang kita namakan sebagai wakaf hibah ataupun hibah amanah dia panggil. Wakaf pun ada, hibah amanah pun ada. Hibah amanah ni maksudnya orang-orang yang ada unit amanah saham di ASNB boleh menghibahkan harta tersebut bagi kepada beneficiary penerima sebelum dia mati. Penerima dah sign-sign dah, lepas mati dia dapat. Cantik tak? Ya, maksudnya cantik. Dalam sudut harta tu dia ada pengurusan bukan hanya terhad kepada faraid, tetapi banyak lagi elemen-elemen pengurusan harta yang patut dan wajib kita tahu. Baik, apakah kelebihan hibah dan apakah syarat-syarat pemberiannya? Ya, hibah ni kalau kita tengok kelebihannya, pertama sekali nak elak dispute. Bila mana perbalahan. Walaupun faraid itu satu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau dalam bab harta ni memang adik-beradik pun boleh bergaduh, darah daging pun boleh berpisah, boleh bermusuhan dan sebagainya. So kelebihannya hibah ni boleh mengelakkanlah daripada perkara itu daripada berlaku, dan insya-Allah kalau hibah ini diuruskan dengan baik, insya-Allah semua pihak dapat menikmati harta dengan baik, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Saya nak tanya Ustaz, boleh jelaskan dengan lebih mendalam apakah itu wakaf dan mengapa amalan ini sebenarnya sangat digalakkan dalam Islam? Okey, wakaf ini salah satu daripada elemen kita menghentikan penggunaan harta untuk diri kita, tetapi meletakkan harta itu untuk digunakan pada jalan Allah dan kepentingan umum orang Islam. Itu maksud wakaf. Dan kenapa wakaf ini penting? Sebab antara kejayaan umat Islam terdahulu adalah dengan projek wakaf yang dibina. Kalau kita tengok kerajaan Turki Osmaniyah, ada satu wakaf yang sentiasa sampai hari ini menjadi kebanggaan dalam dunia Islam, atau wakaf tunai disebutkan dimulakan di dalam kerajaan Turki Osmaniyah. Maka itu adalah satu benda yang sangat hebat yang berlaku pada zaman kegemilangan sampai 600 tahun bertahan pemerintahan Turki Osmaniyah itu. Dan dengan wakaf ini bukan sahaja dapat membina struktur masyarakat yang baik, tetapi dari sudut ekonomi. Sebab wakaf ni kita boleh guna untuk boleh buat universiti, boleh buat hospital boleh buat klinik, boleh buat sekolah, boleh buat tempat-tempat awam dan sebagainya. Maka ini adalah satu perkara yang sangat besar manfaat kalau kita faham tentang konsep wakaf sebenar-benarnya. Baik. Ustaz, kalau hibah tu hadiah kan? Hibah tu hadiah lebih kurang. Okey, nanti kita nak tengoklah sebenarnya apa hibah yang akan diberikan kepada kita daripada Chef Fendi ni yang dibuat dekat dapur tu. Ada tuntang-tuntang. Ada. Tapi saat lagi kita berehat seketika. Kita akan bersama dengan Ustaz sebentar lagi. Ya, terima kasih Yasmin Hani. Dah sampai dekat saya ni sembang-sembang masak lah kan. Alright. Dan menggunakan bajet RM15 saja, saya akan sediakan makanan untuk 3 orang. Dan kali ini menunya saya nak buat mi goreng mama. Selalu kita duduk lepak mama. Ni mi goreng satu. Tak payah. Dekat rumah yang kita buat. Bahan-bahan dia kita kenalkan sikit. Kita ada kat sini mi kuning yang telah dicuci bersih-bersih. Lepas tu kita ada juga isi ayam.
Isi ayam yang telah dipotong dadu-dadu, kicap pekat. Tu kicap pekat. Lepas tu ada sedikit sos tiram, cili kisar. Ni dia. Bawang besar telah dikisar, bawang putih telah dikisar. Telur 3 biji. Ni dia bawang goreng. Nak buat mi goreng mamak kena ada kacang yang telah dikisar. Ya, dan juga ni dia, udang kering yang telah dikisar. Dan bahan-bahan ni, sayur-sayuran ni kita boleh tambahkan juga sedikit macam tauge, cili muda, tomato, dan kita boleh tambahkan juga ni dia bobola ikan dan juga tahu kering. Baik, nyalakan api. Panaskan kita punya kuali dengan minyak. Okey, panaskan kita punya minyak dan kita akan masukkan ni dia. Saya punya cara untuk masak mi ni, kadang-kadang setengah orang dia akan masukkan bawang-bawang terlebih dahulu, tapi saya akan masukkan ayam terlebih dahulu. Sebab apa? Ayam ni dia akan keluarkan jus, lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan yang lain supaya dia dapat rasa perasa ayam tu dekat mi tu nanti. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masak dia lebih kurang dalam tak lama, 1 minit ke 2 minit je, bagi dia bertukar daripada warna lutsina tu menjadi putih-putih macam tu. Nampak dah putih cantik dah macam tu kan. Sekejap je. Kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Macam bawang besar. Masukkan je dalam 2 sudu. Mamak punya style, bawang kena lebih. Bawang tak lebih dia tak jadi mamak lah. Bawang putih masukkan je. Gaulkan bagi dia sebati. Dah naik bau cantik dah. Kita boleh masukkan ni dia. Paste cili ataupun cili kering yang telah dikisar. Baik kan. 5 sudu cukup. Tak ada. Memadai lah, memadai. Tapi mi goreng mamak ni dia tak over pedas sangat. Takut nanti orang tak boleh nak makan. Dan saya akan tambahkan juga sedikit ni dia, udang kering yang telah dikisar. Lebih kurang 1 sudu. Wangi, sedap. Cantik. Lepas tu, kalau kita nak masukkan kita punya berbola ikan pun boleh. Masa ni lah kita masukkan. Sebab apa? Dia ada rasa dia yang tersendiri. Dan saya suka juga untuk masukkan tomato, bagi dia ada rasa-rasa sedikit. Dia punya perasa di situ. Kan? Kalau tak nanti dia kosong. Baik. Cantik dah kat situ. Masukkan sedikit air. Cantik. Dia ada beberapa teknik. Setengah orang dia akan gunakan mi yang telah dicelur dengan air panas ataupun direbus sekejap, lepas tu dia masukkan kemudian. Yang ni saya akan masukkan mi terus. Nanti kita pecahkan telur untuk pekatkan dia. Masukkan je. 3 orang pekat. 3 orang makan cukup lah tu. Dan kita boleh tambahkan dengan sedikit garam dan juga serbuk perasa, ataupun kita pakai serbuk ayam lah. Kan? Sedikit garam. Jangan banyak sangat. Sebab apa, kalau kita masuk garam banyak, nanti kita pakai sos tiram dengan kicap pun masih juga. Tu dia. Garam sikit. Lepas tu masukkan serbuk ayam sikit. Jangan banyak sangat. Lebih kurang dalam 1 sudu dah memadai. Cantik. Kacaukan dia. Yang ni kena tengok ni. Dia mula nak kembang-kembang macam tu kan. Kita boleh masukkan, ini dia, telur. 1, 3 orang kan. 3 biji ya. 2, 3. Kacaukan dia. Nampak tak macam mi mamak lagi. Sebab apa? Sebab kita tak masukkan ni lagi. Ni kita ada kicap pekat, masuk je lebih kurang dalam 1 sudu. Sos tiram masukkan juga lebih kurang dalam 1 sudu. Bagi dia rasa lagi kat situ. Alamak. Tu betul. Rodakkan dia. Tu dia. Nampak cantik. Warna pun menarik. Dan kita boleh tambahkan kacang tanah yang telah dikisar. Bagi ada rasa sikit.
Dah kembang cantik dah macam tu. Boleh masukkan, ni dia. Kita ada kat sini taugeh. Masukkan je. Tomato sikit. Kita punya tahu, masukkan je. Okey. Dah masuk bahan-bahan ni, tak boleh goreng lama lagi dah. Dah boleh angkat dah. Letaklah dia punya tahu-tahu sikit, kan? Dengan apa, dia punya bola ikan tadi tu. Letak lagi kat situ, taugeh-taugeh. Itu dia. Untuk seorang makan. Dah memadai. Dah pun siap dah mi goreng mama. Kejap je. Bajet RM15. Siap-siap 3 orang ke 5 orang boleh makan. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ni bersama dengan Yasmin Hani dan juga tetamu kita. Okey, bertemu kita lagi di dalam rancangan Sembang-Sembang ASNB 2023. Nampak menarik Tadi kita tengok mi mamak yang dihibahkan. Dia hibah kat kita hibahkan dekat kita. Sekejap lagi kita apa rasa? Maksudnya bila dia dah hibah, dia tak boleh makan. Oh, tak boleh ke? Kita lah kena makan. Oh, baik Ustaz, kita dah tadi cerita pasal hibah sikit, wakaf sikit kan. Macam mana caranya yang sebaik-baiknya untuk pemilik harta yang ingin menggunakan semua kaedah ni supaya mereka tidak dilihat seperti menghukum waris ataupun menyebabkan ada waris yang tidak menerima harta hanya kerana adanya sengketa di antara keluarga. Ini memang selalu berlaku. Selalu berlaku. Okey, yang pertama, kalau pergi kepada faraid, memang itu hukum Tuhan. So tak ada dakwa-dakwi, tak ada isu sengketa, tak ada isu favoritism, tak ada isu anak yang dikasihi paling sayang, tak ada. Tapi dalam isu hibah, Nabi SAW pesan juga, kalau kau bagi dekat anak yang A, anak B kena bagi, anak C kena bagi. Dan Nabi pesan juga, kalau bagi hibah hadiah dan sebagainya, kena sama. Maknanya kena adil lah. Yang kedua, kena ada pihak yang menguruskan. Contohnya, mana-mana pemegang amanah ataupun trustee yang kita lantik untuk menguruskan, lalu proses itu dibuat ketika mana pemberi hibah ataupun pewakaf masih lagi hidup. Okey, so kita kena buat legalize, kita kena buat secara bertulis, secara dokumentasi, secara mematuhi undang-undang. Sebab selalunya kita neglect benda-benda yang ni lah yang akan datangkan dispute dan juga perbalahan selepas daripada kematian. Sebab anak-anak pada zaman hari ni kita tak boleh kata macam anak-anak zaman dulu. Yalah, ayo cari harta you sendiri, ayo cari harta. Dia tak heran tak minta. Ada kes-kes yang bila ibu bapa hibah harta kepada anak halau ibu bapa keluar daripada rumah. Ya, sebab dia dah bagi tapi padahal dia masih hidup. Yes, ada syarat-syaratnya. Maka perkara itulah yang harus difahami oleh semua apabila kita buat secara perundangan yang tepat, secara bertulis, secara perbincangan, maka insya-Allah perkara-perkara itu boleh diminimalkan risiko dia. Dan juga setiap kali kalau kata kita ada beli rumah baru ataupun kereta baru ataupun akaun baru, kita kena update. Update tu penting. Tak kiralah update kat cloud ke, update dekat buku 35 ke, tak kisah. Yang penting you update dan kita simpan kepada, kalau kita dah lantik trustee, kita simpan kepada pemegang amanah biar mereka tahu. Ataupun siapa-siapa dalam ahli keluarga kita yang kita rasakan beramanah. Jadi apa-apa pun insya-Allah kalau kita buat dengan pihak ketiga, maknanya pihak pemegang amanah ataupun trustee dan sebagai penama, bila kita sembang pasal penama ni pun kena faham. Ada penama yang dia dapat harta tu terus. Contohnya kalau tukar nama rumah ataupun tukar nama tanah. Maka nama tu kalau dia dakwa, dia bawa ke mahkamah pun dia boleh menang. Sebab apa? Sebab nama dia. Okey. Tapi ada ini kelebihan ada penama lah. Kelebihan ada penama. Tapi kalau ada penama yang dia penama itu hanya untuk menguruskan harta, dan banyak istilah penama itu bukan istilah harta tu pergi dekat dia, tapi istilah penama itu adalah untuk dia menguruskan harta bagi pihak-pihak yang berhak selepas kematian
pemberi harta ataupun kematian ni lah. Baik. Jadi sekarang ni penama itu sangat penting. Dan pendapat Ustaz terhadap usaha-usaha syarikat seperti ASNB ni yang menawarkan kemudahan berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ni. Sangat bagus inisiatif yang dibuat oleh ASNB dan mereka ini sebenarnya menyediakan kemudahan. Kita kalau ikutnya ramai di kalangan kita yang memang suka melabur lah dengan produk-produk ASNB dan seumpamanya sebab ada jaminan terjamin. Maka inisiatif yang dibuat oleh ASNB sekurang-kurangnya dapat menyelamatkan part harta yang disimpan dengan ASNB. Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik dan saya kira masyarakat kita perlu untuk mengambil peluang ini. Dah ASNB tawarkan bukan saja hibah amanah. ASNB juga menjadi mutawali kepada wakaf dan sebagainya. So ada produk-produk wakaf dan sebagainya. So pergilah layarilah laman web ASNB, pergilah kepada dia punya office dia, kaunter-kaunter dia, tanya betul-betul macam mana saya nak uruskan harta saya dengan ASNB. Baiklah, sebelum kita dapat nak merasakan hibah daripada Chef Andy ini, kita hanya ada maklumat penting untuk kongsikan bersama dengan anda semua, di mana ASNB menawarkan hadiah yang bernilai RM1,000 menerusi trivia labo sembang-sembang ASNB ni. Apa yang perlu anda lakukan adalah melayari ke laman www.asnb.com.my dan juga lawat media sosial ASNB seperti yang dah dipaparkan di kaca skrin anda, dan dapatkan 5 soalan yang akan dikemukakan nanti. Klik pada borang penyertaan Trivia Labo Sembang-Sembang ASNB untuk menjawab soalan. Jangan lupa follow Instagram ASNB untuk melayakkan anda muncul sebagai pemenang. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Zul dari pam-pam kuat kan kat dapur dia dengar tu. Nampak sembang. Sembang terus sembang. Saya pun sembang kat dapur tadi. Ni dia hasil dia. Mi goreng mamak. Alhamdulillah. Tapi tak apa nak mamak sangat sebab saya bukan mamak. Saat lagi kita mamak kan. Ada cara dia. Baik Ustaz. Ni yang makan kat sini. Ya. Yang tapau buku dia dah bawa balik dah juga. Ui, masya-Allah. Berat sikit tu. Nampak laju Ustaz bagi. Insya-Allah. Terima kasih lah. Terima kasih, tak sangka pula ada barakat bawa balik ni. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi itu sebelum kita makan Ustaz, ada soalan sikit lah Ustaz. Ni untuk saya pula lah Ustaz. Sementara kita duk ada ni, macam mana kita nak uruskan harta sebelum kita meninggal supaya pewaris kita dengan kita ni ada orang kata manfaat dia tu. Okey, sebab itulah bila kita duk hidup ni, kita kena rancang sungguh-sungguh lah harta kita. Rancang tu macam mana, kita dah tahu dah apa elemen yang kita nak kena guna untuk menyebabkan harta kita itu ada manfaat. Pertama sekali manfaat untuk diri kita. Biar kita mati tapi amalan kita masih berjalan. Tu kita boleh buat wakaf. Kan, kita dah tak ada, kita dah mati. Betul. Tapi harta kita yang menyebabkan kita dapat pahala ataupun pencen kubur kita. Oh, insya-Allah pencen. Yang padu. Buat wakaf kan. Yang kedua, kita boleh buat hibah. Hibah ni maksudnya kita boleh menghadiahkan kepada sesiapa sahaja. Anak kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal dan sebagainya. Kita boleh buat hibah dengan peraturan-peraturan yang tertentu. Kita juga boleh buat macam-macam lah, antaranya perancangan untuk pengurusan harta pusaka dan lain-lain. Jadi kita pelepas siap lah. Pelepas siap pun boleh, nak pelepas mati pun boleh, tapi ada cara. Ada cara cantik Ustaz, cantik. Terima kasih Fendi sebab sudi masak untuk kita selama hari ini. Duk ketung-ketang kat dalam dapur tu 5 minggu. Ya, 13 minggu. Juga terima kasih kepada ustaz kita pada hari ini, Ustaz Husni, atas perkongsian penuh ilmiah mengenai pentingnya mencari harta dalam Islam dan juga kaedah bagaimana supaya harta ini terus memberi manfaat bukan saja kepada waris tapi juga kepada kita semua sebagai pemilik walaupun selepas meninggal dunia. Jangan lupa tahu untuk terus melabur dan mengurus kewangan dengan lebih baik untuk menikmati kehidupan lebih selesa. Malahan ASNB menyediakan kemudahan My ASNB untuk memudahkan anda melabur secara konsisten setiap bulan untuk membina tabungan. Akhir kata, saya bagi pihak produksi memohon maaf jika ada sebarang salah dan juga silap. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah Sembang-Sembang ASNB akan kembali lagi. Terima kasih kerana sudi menonton rancangan ini, Sembang-Sembang ASNB 2023. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye. Jemput, mari kita. Sekarang ni